Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. My name is Salimah binti Azhari. Saya akan present tajuk research saya iaitu The Factor of Digital Entrepreneurship among Community College Student. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada lecturer saya iaitu Dr. Muhammad Asrul Heri bin Ibrahim yang telah memberi ilmu dan juga tunjuk ajar sepanjang satu semester ini. Okay, saya akan masuk pada tajuk saya, tajuk research iaitu tahap personality Big Six dan hubungannya dengan kecenderungan keusahawanan digital dalam kalangan pelajar kolej komuniti di Kelantan. Okey, abstrak dia, revolusi teknologi maklumat dan komunikasi telah mencetuskan kemunculan ekonomi digital di seluruh dunia. Okey, bagi generasi muda, penting untuk melihat keusahawanan digital sebagai pilihan kerjaya. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui tahap kepribadian Big Six, kestabilan emosi, kesungguhan, kesepakatan, ekstraversi, keterbukaan dan hubungan interpersonal dan tahap kecenderungan keusahawanan digital di kalangan pelajar kolej komuniti di Kelantan serta hubungan antara keduanya. Soalan digunakan sebagai instrumen dan data akan dianalisis secara deskriptif dan juga interpretif. Hasil kajian akan menunjukkan tahap kepribadian Big Six dan kecenderungan keusahawanan digital di kalangan pelajar kolej komuniti. Sama ada keputusannya adalah tahap rendah, tahap sederhana atau tahap tinggi sederhana. Okey, kemungkinan penemuan ini juga akan menunjukkan sama ada terdapat hubungan positif yang signifikan antara kepribadian dan kecenderungan keusahawanan digital. Implikasi kajian lepas adalah bahawa kolej komuniti perlu membina kursus keusahawanan yang sesuai dengan kemampuan pelajar dan berdasarkan ciri kepribadian pelajar agar berjaya mencapai sasaran kursus. Kolej komuniti juga boleh melakukan pemeriksaan awal untuk memilih pelajar yang berminat untuk menjalankan aktiviti perniagaan dan inovasi keusahawanan. Oleh itu, institusi memainkan peranan penting dalam memberi pendedahan kepada pelajar dan memupuk minat keusahawanan. Okey, faktor kunci adalah faktor keusahawanan digital, personality Big Six dan juga pelajar kolej komuniti. Okey, saya akan masuk kepada pengenalan. Kolej komuniti merupakan kolej di bawah kuasa Jabatan Pengajian Kolej Komuniti JPKK, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia di mana ianya merupakan salah sebuah institusi pengajian tinggi awam milik kerajaan sepenuhnya. Kolej komuniti adalah satu institusi TVET yang memainkan peranan penting bagi melahirkan pekerja mahir yang menjadi pilihan utama industri. Kolej komuniti menyediakan latihan kemahiran dalam bidang teknikal dan juga vocational termasuk bidang keperluan industri yang memerlukan tenaga serta mahir dalam bidang perdagangan, mekanikal, elektrik dan juga bidang lain. Okey, bagi memenuhi permintaan tinggi keperluan industri yang memerlukan tenaga kerja mahir menjelang revolusi industri 4.0 yang akan datang. Okey, secara keseluruhannya, terdapat hampir 103 kolej komuniti di seluruh Malaysia yang aktif menawarkan pengajian di peringkat CJ dan juga diploma serta beberapa kursus jangka pendek mengikut permintaan keperluan pasaran dan penduduk setempat. Kewujudan kolej komuniti juga membolehkan masyarakat setempat individu mendapat pendidikan sepanjang hayat bagi membantu menaik taraf kemahiran yang sedia ada sekaligus mengubah nasib hidup mereka ke arah yang lebih baik.
Okey, penubuhan kolej komuniti ini juga memudahkan mereka untuk melatih diri dengan perkara teknikal dengan adanya kemudahan yang lengkap di situ. Hal ini selaras dengan permintaan kerajaan yang ingin melahirkan graduan TVET yang berkualiti dan berkemahiran tinggi. Okey, saya akan menyatakan permasalahan. Okey, penyataan permasalahan adalah pelbagai usaha telah dilakukan oleh kerajaan dalam mengembangkan keusahawanan di kalangan usahawan muda. Sejajar dengan teras dasar keusahawanan nasional 2030 iaitu mentransformasi ekosistem perniagaan, industri dan pengusaha agar dapat mengikuti revolusi Industri 4.0 melalui ekonomi digital dan intelektual dan terus relevan dalam memenuhi keperluan ekonomi masa depan. Okay, walau pelbagai usaha telah dilaksanakan, hanya 13.9% graduan keusahawanan berjaya dilahirkan dari kolej komuniti pada tahun 2018. Ini membuktikan bahawa keberkesanan program ini tidak mencapai sasaran dan perlu mengambil kira kesesuaian latar belakang pendidikan pelajar. Sejajar dengan itu, graduan berpandangan untuk menjadi usahawan, mereka perlu memberi komitmen yang tinggi dari segi masa dan wang untuk mencapai tujuan dan juga objektif perniagaan. Seterusnya, graduan lebih cenderung bekerja di industri daripada menjadi usahawan. Sejajar dengan penemuan yang dilakukan oleh Hafizun bahawa pelajar kolej komuniti segamat tidak memilih bidang keusahawanan sebagai pilihan kerjaya utama walaupun telah mengikuti pelbagai program dan aktiviti budaya keusahawanan. Mendapati bahawa faktor aspirasi kerjaya adalah penentu utama yang berperanan dalam membentuk kehidupan atau kerjaya seseorang. Saya akan masuk kepada personality Big Six. Personality Big Six dalam konteks kajian ini dijadikan penentu atau peramal kepada keinginan keusahawan digital pelajar. Umumnya, faktor endogen dan exogen serta ciri-ciri kepribadian boleh menyumbang kepada kecenderungan keusahawanan digital dalam mempengaruhi individu untuk membuat keputusan. Manakala personality mempunyai hubung kait dengan aktiviti meneroka alam pekerjaan yang bersesuaian dengan diri mereka. Malah, personality yang kekal mampu menghasilkan keharmonian dan interkoneksi serta memupuk kesan yang berterusan terhadap tingkah laku psikologi individu. Terdapat 6 elemen yang mempengaruhi pembentukan personaliti pelajar. Kajian ini adalah untuk mengetahui tahap kepribadian Big Six iaitu kestabilan emosi, kesungguhan, kesepakatan, ekstraversi, keterbukaan dan juga hubungan interpersonal. Dan tahap kecenderungan keusahawanan digital di kalangan pelajar kolej komuniti di Kelantan serta hubungan antara keduanya. Masuk pada 1.4, kecenderungan keusahawanan digital. Umumnya, kecenderungan menjadi usahawan digital semakin mendapat perhatian golongan muda, terutama pelajar yang sedang menjalankan perniagaan. Galakan kerajaan bagi meramaikan bilangan usahawan digital telah disambut baik oleh masyarakat melalui pemberian bantuan sokongan dan insentif keuangan perniagaan. Kemajuan teknologi telah membuka peluang yang luas dalam perkongsian maklumat serta ilmu pengetahuan antara individu, ditambah pula dengan kemunculan revolusi industri 4.0 yang memfokuskan kepada penggunaan teknologi secara optimum. Melalui penggunaan teknologi dan
digital merupakan pengembangan pertumbuhan ekonomi, sedia serta pelibatan sosial melalui penciptaan idea dan inovasi baru. Kini penggunaan teknologi dan digital bukan lagi terbatas sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai medium untuk memperolehi informasi serta platform perniagaan atas talian. Dapat dirumuskan bahawa institusi pendidikan merupakan platform yang paling sesuai bagi mengawal pembentukan watak atau personaliti individu. Masuk pada teori personality cognitive effective system. Teori personality cognitive effective system dijadikan asas kepada keseluruhan proses kajian ini. Merangkumi pemilihan ciri-ciri personality dan juga hubungannya dengan kecenderungan keusahawanan digital. Teori ini menjelaskan bagaimana individu menggunakan pendekatan psikologi sebagai pengantara yang memberi kesan rangsangan dan seterusnya menghasilkan tingkah laku. Manakala proses kognitif efektif sistem merupakan sistem yang menjelaskan mengenai paradok personality. Okey, dalam teori ini proses perantaraan dijelaskan melalui 5 unit kognitif efektif. 5 unit kognitif efektif merupakan rangsangan iaitu encoded, jangkaan dan kepercayaan, efek dan emotion, tingkah laku individu dipengaruhi oleh matlamat dan juga nilai. Tingkah laku terjadi apabila berlakunya interaksi melalui kompetensi dan peraturan diri. Okey, masuk kepada chapter 2 iaitu metodologi, reka bentuk dan sampel kajian. Kajian ini berbentuk kajian kolerasi yang bertujuan menentukan hubungan antara tahap personality basic serta tahap kecenderungan keusahawanan digital pelajar Kolej Komuniti di Kelantan. Kajian ini melibatkan pelajar yang sedang mengikuti pengajian di 3 buah Kolej Komuniti di Kelantan. Populasi pelajar peringkat CJ adalah sebagai sampel. Kaedah pensampel rawak serata berkadaran digunakan dan pemilihan 3 buah kolej komuniti adalah disebabkan jurusan yang ditawarkan adalah pelbagai. Teknik ini dipilih dengan mengambil kira bilangan populasi pelajar kolej komuniti di Kelantan yang mengambil kursus keusahawanan digital yang tidak seimbang. Selain itu, teknik ini sesuai kerana bilangan populasi yang tidak menunjukkan ketidakseimbangan ciri-ciri bagi suatu masa. Okey, yang instrumen kajian. Instrumen kajian ini adalah soal selidik yang terdiri daripada 3 bahagian. Bahagian A merupakan soalan mengenai demografi sampel kajian. Bahagian B mengenai personality basic. Bahagian C mengenai kecenderungan keusahawanan digital. Instrumen bagi pemboleh ubah personality basic didapat daripada Zing dan Zhao, manakala bagi kecenderungan keusahawan instrumen ini diadaptasi dan ubah suai daripada Linan 2008 dan pada Chen Chow dan Bouchief 2017. Item diukur dengan menggunakan skala Likert 5 mata, 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 tidak pasti, 4 setuju, 5 sangat setuju untuk mengenal pasti hubungan antara kedua-dua kontrak personality basic dan kecenderungan keusahawanan digital pelajar tersebut. Analisis ini terjalankan. Analisis ini akan dilakukan dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Science SPSS versi 26. Kesimpulannya, keseluruhan bab ini menerangkan metodologi yang digunakan dalam kajian termasuk pendekatan paradigma, reka bentuk penyelidikan, kaedah pengumpulan data, mempelajari populasi, ukuran sampel, teknik pengambilan sampel, pengembangan instrumen penelitian, pengukuran pemboleh ubah, prosedur untuk analisis data, keusahawanan
digital di kalangan pelajar kolej komuniti dipilih sebagai responden dalam kajian ini. Okey, setelah penjelasan yang sangat menarik mengenai maklumat yang diberikan dalam bab ini, kami akan membincangkan penemuan semua pendidik dan dengan sangat terperinci pada bab berikutnya lah. Sekian, terima kasih daripada saya Salimah binti Azhari. Assalamualaikum.